Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita pada hari ini kita bersama lagi dalam Madrasah Harian Mursyid yang kita bawakan live daripada dua page page Mursyid dan page saya sendiri muamalat.my. Dan insya-Allah pada sesi kali ini kita nak bincangkan secara ringkas lagi lah dan yang terakhir lah. Sesi yang terakhir untuk bicara tentang kewangan Islam yang berkaitan dengan emas. Kewangan Islam yang berkaitan dengan emas. Dan ini kita rasakan untuk yang last lah, sebab banyak kali dah kita buat sesi yang berkaitan dengan emas ini. Mungkin pada Madrasah Harian Mursyid bulan depan, minggu depan saya tak dapat lah. Bulan depan insya-Allah minggu depan Nuzul Quran, nanti Nuzul Quran kita cuba buat sekali lagi lah kalau boleh. Berkenaan masih lagi saya fokuskan tentang madrasah, berbincangkan isu-isu muamalat, cuma kita fokus isu yang lain lah, mungkin isu forex atau isu produk-produk perbankan pula kan. So untuk kali ini kita nak bincang sikit yang terakhir sesi untuk emas ini kan, untuk berbincang tentang emas. So jika ada sahabat-sahabat yang ada persoalan-persoalan, dan mungkin saya boleh menjawab sikit beberapa persoalan-persoalan yang dikemukakan oleh dalam sesi yang lepas yang tak sempat dijawab lah. Saya akan kongsi lah pada sesi yang kali ini. So untuk sesi kali ini saya cuma nak ambil masa dalam 20 minit sahaja sementara menunggu zuhur. Zuhur satu suku lebih kurang kan. Lepas tu kita boleh tunaikan salat zuhur lah. So kita ambil masa santai-santai di tengah hari pada kali ini untuk kita isi sikit masa kita bulan Ramadan yang mulia ini untuk kita bincang tentang muamalat emas untuk pada sekian kalinya lah. So pada minggu lepas saya dah bincangkan tentang zakat emas. Zakat emas, dan saya telah huraikan pada hukum asalnya emas perhiasan itu tidaklah diwajibkan zakat pada hukum asalnya, sebab dia dah bertukar daripada emas yang bersifat duit kan, yang bersifat mata wang, yang bersifat modal yang boleh dikembangkan kepada satu jenis barangan kan. So majoriti mazhab kecuali mazhab Hanafi mengatakan barang kemas itu tidak diwajibkan zakat. Tapi walau bagaimanapun oleh kerana emas ini sifatnya yang tersendiri kan. Semua orang tahulah emas ni walaupun dia bentuk perhiasan sekalipun, dia masih lagi ada unsur-unsur pelaburan di dalamnya. Sebab itu orang kata orang perempuan ni rugi kalau dia beli iPhone yang mahal-mahal kan. Lebih baik dia beli barang kemas. Tak rugilah beli barang kemas walaupun untuk tujuan perhiasan. Sebab apa? Sebab dia ada unsur-unsur pelaburan di dalamnya itu kan. Jadi unsur-unsur pelaburan inilah yang menyebabkan para fuqaha, walaupun yang tiga mazhab tadi itu yang kata tak wajib zakat, mereka kata sekiranya barang kemas itu bukan bertujuan untuk dipakai kan. Barang kemas juga tapi dia bukan bertujuan untuk dipakai, maka dia tetap dikenakan zakat kan. Ataupun dia simpan barang kemas itu dia simpan, dia tak pakai langsung, diwajibkan zakat. Ataupun orang lelaki yang pakai barang kemas juga dipakai oleh orang lelaki kan. Orang lelaki haram pakai. So apabila orang lelaki haram pakai, dia tetap diwajibkan zakat. Jadi kalau dia simpan barang kemas itu, dia simpan, maka kenalah zakat. Tapi bagaimana kalau dia barang kemas itu banyak, emas banyak kan. Kemudian memang dia pakai, tapi sebab terlalu banyak dia pakai jarang-jarang sekali kan, jarang-jarang sekali sebab terlalu banyak kan. Atas sebab itulah para fuqaha sejak daripada zaman dulu lagi, Imam An-Nawawi contohnya kan, dia kata emas ini, walau barang kemas itu sekiranya terlalu banyak, maka pada kebiasaannya orang tak pakai sebanyak itu, maka emas itu dianggap emas simpanan kan. Emas itu dianggap simpanan. Oleh sebab itulah para fuqaha dalam kitab-kitab dahulu mengatakan bahawa emas yang
emas barang kemas, walaupun namanya barang kemas, dia tetap dikenakan zakat sekiranya dia melebihi kadar yang biasa dipakai oleh majoriti masyarakat ketika itu. Kan? Sebab itulah ada lahirnya uruf emas. Sebab itu ada lahirnya uruf kadar uruf emas. Ini saya nak bagi sedikit penjelasan secara layman lah, bahasa orang biasa, kenapa adanya uruf emas itu, kan? Supaya orang faham, senang faham kenapa tiba-tiba ada uruf emas. Uruf emas ini yang telah dibawa oleh para fuqaha yang terdahulu mengatakan uruf ialah sekadar biasa yang dipakai. Maksudnya kalau dia ada lebih daripada kadar biasa, maksudnya itu dia tak pakai lah. Dia sudah lagi tidak pakai. Dia dah, orang kata dah, dia dah lebih daripada kadar yang sepatutnya dipakai. Kan? Dia kat sini sekilo, kat sini sekilo, kat leher sekilo, kan? Itu dah lebih dari sepatutnya dipakai. So dianggap sebagai simpanan. Dianggap sebagai simpanan. Jadi sebab dianggap simpanan itulah maka para fuqaha kata kena dizakatkan sekiranya melebihi uruf, melebihi kebiasaan yang orang pakai. Kebiasaan orang pakai. Jadi kita tengok dekat Malaysia ni, setiap negeri dia ada agensi, dia ada autoriti agama masing-masing. Setiap autoriti agama tu dia buat kajian-kajian masing-masing lah. Berapa kebiasaannya yang pemakai emas pakai. Kan, biasa kebiasaannya. Sebab itulah lahirnya uruf 300 gram, 800 gram. Kan? Setakat ni tak adalah yang sekilo tu. Kan, paling tinggi saya rasa wilayah dengan Selangor lah, 800 gram. Kan? Yang lain-lain ada 300 gram. Ada yang paling sedikit Kedah 85 gram. Yang paling special Kelantan lah, dia tak ada uruf. Kan? Dia tidak menetapkan kadar uruf. Dia tengoklah kalau kebiasaan kita pakai banyak-banyak. Kebiasaan kita pakai sikit-sikit. So kita kena zakat. Cuma saya rasa mungkin dari sudut penyelarasan, saya rasa boleh dibuat sedikit penyelarasan dekat Malaysia ni tentang kadar-kadar zakat itu. Mungkin kajian-kajian boleh dibuat oleh pelajar-pelajar master PhD ke untuk buat kajian semula tentang penyelarasan ini, kan. Boleh buat kajian kuantitatif lah, kajian yang ambil soal selidik, kan, soal selidik, cek semula berapa cari golongan-golongan, cari golongan-golongan yang pakai emas ini, tanya dia orang berapa emas yang biasa pakai, kan. Mungkin kita boleh dapat 1000 sampel, kita boleh tahulah biasa yang jumlah yang sepatutnya. Itu mungkin kajian lanjut lah, kita boleh kaji balik sebab fatwa ni dia boleh berubah mengikut keadaan dan semasa, kan. So itu yang sebabnya lahirnya zakat emas, kan. Walaupun kalau emas itu yang bersifat emas yang dinar, dirham, kan, yang bukan bertujuan untuk pakai, emas jongkong, emas di dalam akaun, kan, yang itu tertakluk kepada zakat lah, kan. Yang itu tertakluk kepada zakat. 85 gram emas sudah tertakluk kepada zakat, kan. Dan minggu lepas saya dah sebut 85 gram emas itu sebenarnya khilaf lah, kan. Ada yang kata 91 pun ada, 92 gram pun ada, kan. Jadi tak apalah, institusi fatwa kita dah seragam dalam bab ini, ambil 85 gram emas. Dan majoriti ulama dunia pun ambil 85 gram emas. So tidak ada isu lah tentang 85 gram itu, kan. Sebenarnya dia khilaf, kalau kita nak bincang panjang, dia khilaf sebenarnya, kan. Bukan khilaf nisab 85 gram emas itu saja, kan. Khilafnya bermula daripada sama ada emas itu dikira berasaskan emas sendiri ataupun berasaskan perak. Tak apalah, yang itu bukan masa sekarang lah kita nak bincang. Mungkin saya akan buat talk yang berasingan pula, yang bukan pada waktu puncak yang macam ni, kan. Waktu puncak macam ni kita nak santai-santai je. Jadi timbullah pula fatwa baru Perlis itu. Saya dah kongsi sikit semintas lalu je kali yang lepas. Kali ni saya nak detailkan sikit lah, kan. Fatwa baru Perlis sebenarnya dia bukanlah limited kepada Perlis, kan. Fatwa baru tu sebab kajian saya di Malaya ini dan beberapa individu menunjukkan bahawa perlunya dikaji semula tentang kedudukan nisab barang kemas ini, terutama barang kemas yang disimpan, kan. Barang kemas yang tak dipakai, kan. Ataupun semua bentuk emas lah, semua bentuk emas yang disimpan ataupun barang kemas yang tak dipakai, kan, yang disimpan. So kajian yang baru ini membuktikan bahawa
pihak zakat tidak boleh mengenakan 85 gram emas kepada semua jenis emas, kan. Saya rasa orang kat luar sana, perempuan-perempuan, wanita-wanita, muslimat-muslimat, kan, ibu-ibu yang pemakai emas kat sana semua tahulah emas kat sana tu banyak jenis. Ada 916, ada emas pound, ada 85 apa 75, ada 750, kan. Tengok kepada jenis-jenis emas lah. Kadang-kadang emas yang mahal pun dia dari sudut mahal tu sebab design kadang-kadang tu, kan. Walaupun desainnya mahal tapi emasnya mungkin emas 750 je. Kan. So emas-emas yang berbeza ni tidak adil kalau kita satukan satu kelompokkan dia ke dalam 85 gram emas, kan. Sebab emas-emas ini adalah emas campuran sebenarnya, kan. Dia bukannya emas tulen. Yang emas tulen tu adalah emas yang 999 tu lah, kan. Ataupun zaman sekarang ni 4x9. Ataupun di negara-negara lain kita pakai 24K, kan. Yang itu emas tulen. Yang itu 85 gram emas lah. 85 gram lah nisab dia, kan. Tapi nisab lah, satu lagi sebelum saya pergi kepada isu tentang emas tadi tu, saya nak celah sikit isu nisab ni. Isu nisab ni kita kena faham. Kalau kita cukup zakat pada tahun ini, kita tak kena lagi tahun ni, kan. Contohnya emas kita ada 85 gram emas tahun 1442 Hijrah, kan, Ramadan tahun ini. Kita tak diwajibkan zakat lagi. Dia kena tunggu yang jumlah 85 gram emas itu tidak berkurang. Tidak berkurang. Kalau bertambah tak apalah. Kalau bertambah itu alhamdulillah, kan. Tidak berkurang sehingga setahun. Maksudnya beku emas tersebut sehingga setahun. Sama juga dengan duit lah. Kalau duit kita beku 17,000, 18,000, kan, beku dalam akaun selama setahun. Ataupun makin bertambah, tak berkurang. Maka selepas tahun itu baru dikenakan nisab. Sebab masih lagi yang ada persoalan tanya saya tu. Tanya tentang nisab, kan. Jadi ada yang kata dah cukup nisab je dah kena zakat, kan. Sebenarnya tak kena lagi. Ya, sebenarnya tak kena lagi. Cukup nisab tak kena lagi, kena tunggu haul. Haul iaitu setahun. Setahun barulah diwajibkan zakat. Setelah diwajibkan zakat, jadi kalau ikut fatwa Perlis hari itu, dan insya-Allah saya akan cuba bawa kepada fatwa negeri lain juga kajian ini supaya kita seragam, kan. Sebab ini sebenarnya pendapat yang lebih tepat dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hambali dan lain-lain lah, kan. Dia tak boleh 85 gram emas itu kita lamsamkan untuk semua jenis emas. Sebab apa? Sebab yang 85 gram emas itu emas yang khalis, emas yang tulen. Sedangkan yang 916 itu adalah emas yang jenis campuran, kan. Kandungan emasnya cuma 91.6% sahaja. Kalau emas 18K atau emas 750, kandungan emasnya 75% sahaja. Lagilah sedikit, kan. So kita kena darab dululah gram emas kita, berat emas kita dengan peratusan tadi tu. Sekatalah kita ada 50 gram emas cincin ataupun apa semua tu, 50 gram emas cincin tapi 916. So 916 91.6% darab dengan gram emas. Berapa yang barang kemas yang kita ada yang tak pakai tadi tu. Kan? Kalau yang pakai tu kita cerita lain lah. Kalau yang pakai tu, kita cerita yang tak pakai, yang tidak dipakai. Saya berhenti 2 minit lah untuk bagi laluan pada azan kat belakang saya ni. Mungkin mengganggu juga audio.
Okey, kita sambung sikit. Kita sambung. So, berat emas tadi tu mesti didarab dengan peratusan emas. Peratusan emas. So, peratusan emas tu boleh dilihat kepada jenis emas lah. Kalau 750, 75%. So, kita akan dapat berat sebenar emas tulen. So, berat sebenar emas tulen lah baru kita campur dengan semua emas yang kita ada. Kalau cukup 85 gram emas, barulah dikenakan zakat. Kalau tak ada penimbang, kena pergi ke kedai emas lah untuk timbang, minta tolong. Kalau kedai-kedai orang Islam, dia akan tolong je, free kan, free of charge. Minta dia tolong timbang free lah. Kan, buat ibadah ni terutama di bulan Ramadan. Kan, bagus. Jadi penjual emas pun dapat pahala juga bila orang bayar zakat. So penjual emas pun kadang-kadang boleh juga minta kebenaran, minta jadi wakil zakat pun boleh kan, ejen. Sebab dia pun ada alat untuk penimbang emas. Dia lagi pakar menimbang emas. Kalau ada batu-batu permata tu macam mana nak buat? Kena buat anggaran lah. Kalau pergi kat kedai emas, jumpa tokel, tukang emas pun, dia boleh tokel ke tukang ke kan, dia tahulah. Dia buat anggaran lah berapa sebenarnya berat batu permata tu. Kan. Kalau mungkin kalau baru-baru yang beli, emas yang baru-baru itu kita ada resip dia kan, kita tahu dia berapa gram. Tapi kalau emas yang lama, yang dah tak ada resip, tak ada apa, kena buat anggaran lah berat batu tu kan, batu-batu permata tu supaya kita boleh tahu jumlah sebenar yang kita diwajibkan zakat kan. Zakat ini wajib kan, kena ingat zakat ini wajib, tak bayar berdosa besar kan, masuk neraka kan, dosa besar. Rukun Islam. So itulah caranya apabila kita berdepan dengan kita nak buat timbangan zakat yang bersifat barang kemas yang mempunyai pelbagai bentuk kadar ketulinan dia dan mutu dan kualiti yang berbeza. Cuma setakat ni negeri Perlis lah baru yang buat fatwa macam tu, kan. Negeri-negeri lain belum lagi, kan. So kalau negeri-negeri lain tu kena rujuk kepada negeri masing-masing dululah. Sejauh mana boleh tak nak pakai, nak kira ikut percentage macam ni atau tak, kan. So bagi negeri Perlis sekarang dia dah ubah. Itu yang lebih tepat mengikut mazhab Syafi'i, mazhab Hambali dan lain-lain mazhab sebenarnya. Kan. Cuma mungkin fatwa dulu tu dia lihat secara umum lah tentang emas tu, dia tak tengok kepada detail. Kalau di negara Arab memang biasa di negara Arab dia akan ikut jenis-jenis emas. Dia tidak kata 85 gram emas tu untuk semua emas, tak ada kan. Dia akan tengok kepada jenis-jenis emas. So saya rasa itu saja berkenaan dengan zakat lah. Di sini ada beberapa orang bagi soalan ni, kan. Ada soalan daripada saudara Adi Marwan, dia tanya jika kita jual online, kan, online bank in duit pos, adakah kita patut akad patut berlaku ketika selepas bank in atau bila masa terima emas? Untuk jualan online, kalau dia ada satunya pandangan yang JAKIM terima barang kemas tidak ribawi. Kalau barang kemas tidak ribawi, tidak ada masalah nak buat akad bila-bila pun kan. Akad dalam telefon pun tak ada masalah kan. Akad semasa transfer duit pun tak ada masalah. Akad semasa bank in pun tak ada masalah. Bila-bila masa saja kita terima, tak ada masalah sebab dia jadi macam barang lain. Itu pendapat yang dipakai oleh parameter JAKIM lah. Which is pendapat ini pun pendapat Fatwa Perlis dan negeri Kelantan kat Malaysia. Negeri-negeri lain tak clear lah, tak clear. Kalau nak ikut pendapat mazhab jumhur, yang sama, dianggap semua sama saja, barang kemas ke jongkong ke, maka caranya ialah akad berlaku semasa semasa barang itu, semasa duit itu transfer. Sebab duit itu transfer itu masuk itu secara real time kan, masuk itu segera. So semasa transfer duit itu kita buat akad. Kan, akadnya ialah kita pertamanya kita minta kita akad jual beli, dan penjual akad jual, kita akad beli, dan kita buat satu lagi akad yang mewakilkan penjual untuk memegang dan menguruskan bagi pihak kita, ya kan, untuk penjual untuk menyimpan dan menguruskan bagi pihak kita, urusan pos pada waktu yang sama, iaitu semasa akad jual beli itu, akad juga kita wakilkan terus kepada penjual untuk memegang dan menyimpan bagi pihak kita dan menguruskan urusan pos. So bila akad itu dah berlaku, penyerahan pun dah berlaku secara wakil. Kan? Penyerahan itu berlaku secara wakil. Mungkin kita boleh wakilkan mana-mana individu yang ada di sekitar penjual, suami dia ke isteri dia ke kan.
adik-beradik dia ke, tolong wakilkan. Tapi dengan syarat semasa transfer itu perlulah orang itu pegang itu. Kan? Orang itu terima. Kan? Orang sebelah dia ke. Kan? Ataupun setengah-setengah mazhab macam mazhab Maliki, okey je, tak ada masalah. Bahkan mazhab Maliki, akad pun boleh dibuat oleh individu yang sama. Ini akad dibuat oleh individu yang berbeza, cuma wakil pegang sahaja. Kan? Wakil pegang sahaja, itu memegang emas. Kan? Memegang emas tersebut. Tapi yang saya sebut tadi mazhab Maliki itu bukan dalam bab emas, dalam bab yang lain lah. Dalam bab emas ini ceritanya berbeza sikit lah. Ulama dulu ni sebab situasinya tak sama dengan sekarang. So kalau di Fatwa Negeri Perlis memberi kaedahnya iaitu kita wakilkan terus kepada penjual ataupun mana-mana individu lah, atau siapa-siapa saja, dia sendiri pun boleh nak wakil pegang. Dia pegang itu dah bagi pihak kita dah. Maksudnya dia letak berasingan, dia asingkan emas kita itu, dan dia bagilah bukti resit ke melalui WhatsApp bahawa emas itu dah milik kita dan dia uruskan urusan pos. Ataupun bila-bila masa kita nak ambil. Kan? So emas itu dia dah jadi milik kita dan dia tidak lagi boleh jual kepada orang lain. Kan? So bila-bila masa dia nak post, tak kira lah dia nak post minggu depan ke bulan depan ke, tak jadi masalah dah. Kan? Ataupun bila-bila masa kita nak ambil pun tak ada masalah dah. Yang penting emas yang berada di tangan dia sekarang ni hak milik kita dan dia sekadar tolong simpan sahaja. So tak ada masalah lah nak buat jual beli online apa semua tu. Yang penting emas itu ada semasa akad, dan yang penting emas itu mesti diasingkan dan dipegang bagi pihak kita selepas akad, sebaik sahaja akad dibuat. Dipegang itu bagi pihak kita. Maksudnya kita buat akad wakil. Kena buat biar jelas lah. Tak boleh sekadar faham-faham, tak boleh. Kalau kan faham-faham ni bahaya sikit lah. Kan? Takut orang tu tak faham. Kan? Faham-faham lah, tolong pegang. Kan? Dia tak faham yang kita nak minta dia tolong pegang. So kena clearkan. Saya wakilkan kamu tolong pegang bagi pihak saya dan tolong uruskan simpanan ataupun pengeposan. Tak kira lah post sampai seminggu, lepas itu pun sebulan, tak kira lah. Sebab apa? Sebab barang itu dah milik kita dan kita sebenarnya sudah memegang emas tersebut. Itulah sedikit sebanyak panduan dalam jual beli emas ini. Sebanyak saya dah kongsikan tentang jual beli emas ini. Kan? Takabutnya, akaun-akaun yang ada di yang patuh syariah dekat Malaysia ni, kan. Banyak lagi lah tapi yang saya tak bincang pun. Contohnya tentang ETF emas pun saya tak bincang lagi kan. Kalau nak kita bolehlah buat satu sesi yang lain pula. Apa itu ETF emas kan dan seumpamanya. Tapi setakat ni saya rasa dah hampir komplit dah perbincangan kita tentang jual beli emas dan isu-isu yang berkaitan dengan emas lah. Saya rasa yang penting ialah sekarang ni kita amalkan apa yang kita tahu, kita berjual beli apa yang kita tahu dan kita sebar-sebarkan ilmu yang kita ada kepada orang-orang yang terlibat dalam jual beli emas ini. Kan? Musim air sinar ini, emas ni masih lagi laku lah di pasaran. Harga emas pun masih lagi naik turun kan. Masih lagi laku di pasaran. So kita sama-samalah berkongsi ilmu supaya kita tidak, yang pentingnya kita tidak terlibat dengan riba lah. Yang pentingnya tidak terlibat dengan riba. Saya rasa dah 25 minit saya online. Saya pun nak pergi solat zuhur sekejap. Cuma satu lagi soalan yang saya kena jawab sikit lah. Ada orang tanya macam mana dengan jual beli emas di bank konvensional kan. Di bank konvensional so saya kata tak boleh lah kan. Walaupun emas itu ada pun tak boleh kan. Sebab kita membantu bank konvensional itu melakukan transaksi riba menggunakan duit kita secara langsung. Kita bantu secara langsung. Jadi kalau nak cari yang akaun emas tu, pilih yang bank-bank yang Islamik yang banyak. Yang banyak ada bank Maybank, ada Bank Muamalah, ada Afin Bank ada kan. Dan company-company biasa pun ada lah, Public Gold, KAB Gold, Goldina, apa lagi yang patuh syariah banyak kan. Yapin pun dah buat. Yapin pun dah buat. Apa lagi banyak lah kan. Hello Gold pun patuh syariah. Hello Gold pun patuh syariah kan. Yang ada akaun CDS tu boleh beli ETF Gold kan. ETF Gold. Yang ini bagi mereka yang tak suka pegang emas. Banyak alternatif patuh syariah di pasaran. InsyaAllah kita sama-sama, yang pentingnya kita sama-sama cari jual beli alternatif yang patuh syariah. Setakat itu saja untuk kali ini bagi saya dalam Madrasah Harian Mursyid. InsyaAllah kita berjumpa lagi, kita bincang isu yang lain pula. Isu jual beli, saya nak fokus kepada jual beli buy as-sarf. Buy as-sarf sama juga dengan emas ni, tapi dia fokus kepada jual beli mata wang. Jual beli mata wang ataupun forex lah. Aku la qawli hadha, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.